Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada Pensyarah USA 2302 Pemikiran Sains dan Teknologi Profesor Dr. Bali Hisham bin Muhammad Nasir, dan seterusnya kepada rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan bab 2 yang bertajuk Perkembangan Ilmu Zaman Pertengahan. Dan saya, Muhammad Zahid bin Masaid, akan membentangkan tajuk-tajuk awal, iaitu berkenaan dengan definisi zaman pertengahan, zaman klasik dan zaman Helenistik. Definisi zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini adalah merujuk kepada Eropah, di mana berlakunya sejarah yang panjang, iaitu selama 1000 tahun, dari 500 selepas Masihi sehingga 1500 selepas Masihi. Dan ia merangkumi masa dari kejatuhan Empayar Rom sehingga munculnya Empayar Osmaniyah yang menguasai dunia Eropah. Dan ia adalah zaman di mana zaman istana dan petani, kesatuan sekerja dan biara, pembinaan gereja-gereja besar, dan berlakunya perang salib yang sangat panjang. Zaman pertengahan ini dibahagi kepada 3, iaitu zaman awal kira-kira 500 tahun, zaman tengah kira-kira 250 tahun, dan zaman akhir kira-kira 250 tahun. Dan di dalam zaman pertengahan ini ada pembahagian zaman, iaitu termasuk zaman pertamanya zaman klasik, zaman Helenistik, zaman gelap, zaman Renaissance, zaman pencerahan, dan akhirnya zaman revolusi industri. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan yang pertamanya zaman klasik. Zaman klasik ia bermula di Ionia, Greek, iaitu sebuah kota yang terletak di barat Anatolia, Turki. Pada zaman klasik ini bermulanya pemikiran yang mengutamakan logos dan tidak mengikut mitos, yang bermaksud pemikiran sewaktu itu tidak mudah menerima suatu cerita yang berunsurkan mitos. Dan pada zaman klasik ini juga wujudnya unsur-unsur kosmos di dalam ilmu, iaitu unsur-unsur yang berkenaan dengan alam semesta. Zaman klasik ini seorang sejarawan Greek yang bernama Herodotus menyatakan bahawa orang-orang Ionia berpecah di 12 bandar. Dan pada zaman klasik ini juga lahirnya tokoh terkenal, iaitu Pythagoras, dari 582 hingga 496 selepas Masihi. Pythagoras merupakan tokoh ataupun ahli matematik dan juga ahli falsafah yang agung. Dan Pythagoras ini banyak menyumbang dan
menyumbang dengan mengasaskan teorem Pythagoras dan beberapa sumbangannya lagi, dan dia digelar bapa nombor. Seterusnya muncul juga dipanggil Protagoras, iaitu merupakan ahli falsafah pro-Sokratik Greece, dan dia yang dianggap sebagai sofis dan penyebab kepada lahirnya sofis, iaitu yang menyatakan, kelompok ini menyatakan bahawa manusia adalah ukuran segala sesuatu, iaitu tidak ada kebenaran mutlak melainkan manusia yang menentukan kebenaran mutlak, seolah-olah manusia yang berkuasa. Dan antara ciri-ciri utama kelompok sofis ini adalah mengajarkan retorik, humanisme sebagai asal berfikir, relatif, tiada kebenaran hakiki, tiada rujukan, iaitu kembali kepada manusia, skeptik, iaitu tidak percaya bulat-bulat dan merasa ragu-ragu dan mengenakan bayaran yang tinggi. Seterusnya, sofis ini, walau bagaimanapun, sofis ini juga mendapat tantangan dan lahirlah tokoh-tokoh yang hebat, iaitu gabungan Socrates, Plato dan Aristotle, yang memang menolak sofis ini, dan mereka merupakan ilmuwan falsafah, dan mereka menolak agama pagan. Seterusnya, tokoh-tokoh yang muncul dalam menentang sofis ini adalah Herodotus. Herodotus merupakan sejarawan yang antaranya memperkenalkan kaedah baru sejarah yang tersusun dan sistematik. Herodotus ini berasal daripada Parsi dan menceritakan juga tentang perang Parsi. Seterusnya adalah tokoh Thucydides. Thucydides adalah sejarawan daripada Athens yang menceritakan tentang perang Peloponnesia, dan Thucydides ini merupakan bapa sejarah saintifik. Seterusnya adalah zaman Helenistik. Zaman Helenistik bermula ataupun berlaku selepas kematian Alexander the Great pada tahun 323 sebelum Masihi, dan berakhir dengan penaklukan daratan Yunani oleh Republik Rom pada tahun 146 selepas Masihi. Zaman Helenistik ini semua ilmu berasaskan ketuhanan, dan pada zaman Helenistik ini bermulanya pertembungan antara gereja dan logos, iaitu Kristian menentang falsafah, dan juga pada zaman ini humanisme mula berkembang dan maju, dengan akhirnya lahirnya tokoh-tokoh yang hebat juga pada zaman Helenistik ini seperti Polybius, Livy dan Tacitus. Dan antara sumbangan-sumbangan tokoh ini seperti Polybius, beliau telah memberikan sumbangan dalam analisis perlembagaan, campuran dan perpindahan kuasa kerajaan. Manakala Titus Livinius Protavinus memberikan antara sejarawan Rom yang menulis Monumental Rome dan orang-orang Rom. Dan akhirnya Tacitus ini juga seorang tokoh terkenal, senator dan sejarawan di Rom. Dan tokoh-tokoh ini banyak memberikan sumbangan di zaman Helenistik sewaktu di Rom. Sekian saja pembentangan saya, dan
akan diteruskan oleh rakan-rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menceritakan apakah yang dimaksudkan dengan zaman gelap di Eropah. Apakah ciri sistem feudal yang berlaku di Eropah? Adakah rakyat Eropah ataupun masyarakat Eropah dikongkong oleh gereja? Seterusnya, daripada segi ekonomi, politik dan sosial. Pada tahun 365 Masihi, di mana jatuhnya Rom mengakibatkan bermulanya zaman pertengahan ataupun Middle Age. Zaman ini juga dikenali sebagai zaman gelap, iaitu Early High Middle Age. Seterusnya, kita melihat apa itu yang dimaksudkan dengan zaman gelap. Okey, pada masa ini tiada pentadbiran pusat yang kuat. Seterusnya, zaman kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan, kehidupan perbandaran di Eropah. Seterusnya, kehidupan masyarakat dikongkong oleh gereja. Kegiatan perdagangan yang tidak meluas, masyarakat tidak menghargai ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita akan mengupas ciri sistem feudal di Eropah pada zaman gelap, di mana ciri ini menggunakan sistem piramid, di mana raja di atas, baron pada tangga yang kedua, dan bawah sekali, ground, adalah untuk petani ataupun hamba. Raja, apakah fungsi raja? Fungsi raja adalah sebagai penaung negara. Untuk baron, baron adalah tuan tanah. Tuan tanah yang mendapat naungan istana, di mana tuan tanah berhemat dan memberi cukai kepada istana. Bagaimana pula pada petani? Petani terpaksa membayar cukar untuk mendapatkan perlindungan tuan tanah. Petani tidak mampu, terpaksa menyerahkan tanah mereka. Tidak mampu bayar cukai, tanah semua kena ambil. Selain itu, petani menjadi hamba kepada baron ataupun tuan tanah. Di samping itu, kita melihat bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Eropah pada zaman gelap telah dikongkong oleh gereja Katolik, di mana gereja hanya memberi fokus kepada amalan agama, pembelajaran ilmu akhirat menjadi pelindung masyarakat. Selain itu, masyarakat yang tidak mengikut atau mematuhi atau mengikuti ajaran gereja dianggap murtad. Hal ini secara rasminya akan mewujudkan inkuisi bagi hukuman orang yang murtad. Hal ini melihat kepada dualisme dalam ilmu. Seterusnya, kita akan melihat kepada politik, di mana tiada kerajaan pusat yang kuat mentadbir di Eropah. Selain itu, keadaan politik tidak stabil mengakibatkan berlakunya peperangan antara kerajaan kecil. Seterusnya, berlakunya huru-hara yang berlaku mengakibatkan keadaan hidup tidak selamat. Yang keempat, petani mencari perlindungan daripada baron ataupun tuan tanah. Seterusnya, petani membayar wang perlindungan kepada baron, di mana kita melihat di sini petani-petani ini mudah ataupun dikatakan ditindas oleh
orang-orang atas ataupun orang-orang yang berkuasa mengakibatkan petani ini lemah dan terpaksa meminta bantuan tuan tanah. Hal ini mengakibatkan petani terpaksa membayar cukai ataupun membayar perlindungan kepada Baron. Daripada segi ekonomi pula, gereja Katolik sangat berpengaruh. Hal ini, gereja menjalankan urusan keagamaan sahaja. Gereja mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, gereja memberikan pendidikan berkaitan akhirat. So, di sini kita melihat gereja menumpukan kepada akhirat saja, tidak kepada dunia. Islam, sebagai contoh, Islam mengajar kita fardu ain dan fardu kifayah, di mana ada keseimbangan. Seterusnya, gereja menjadi institusi yang menyatukan masyarakat. Daripada aspek sosial pula adalah kegiatan perdagangan tidak meluas. Perdagangan sentiasa diganggu oleh Viking dan Makyar. Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam. Selain itu, tumpuan ekonomi hanya kepada kegiatan pertanian. Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan. Perdagangan melibatkan barangan pertanian sahaja. Perdagangan ini hanya berlaku sistem barter, di mana sistem barter adalah pertukaran barang. Selain itu, penggunaan wang adalah sangat terhad untuk melakukan perdagangan antara masyarakat dan negara lain. Selain itu, mempunyai beberapa peristiwa utama yang berlaku pada zaman gelap. Yang pertama, berlaku Perang Salib. Yang kedua, perpindahan ilmu. Di mana Perang Salib ini adalah sebuah perang yang berkisarkan tentang perang dua agama yang berlangsung 2 abad, yang bermula akhir abad ke-11 hingga abad ke-13. Hal ini berlaku kerana peperangan yang memakan tempoh agak lama disebabkan peperangan antara orang Kristian dan orang Islam, di mana peperangan ini berlaku di kawasan Bandar Baitul Maqdis dan juga Tanah Suci di Palestin. Selain itu, faktor tercetusnya Perang Salib. Kenapa Perang Salib itu berlaku? Faktor keagamaan yang merupakan peranan penting dalam peperangan ini. Hal ini dikatakan kerana kronologi sejarah telah menyatakan bahawa kehadiran Islam di Tanah Suci Kristian telah bermula sejak penaklukan Palestin oleh tentera Arab Islam abad ke-7. Selain itu, apa yang Perang Salib mahukan? Mereka hanya ingin menawan Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya daripada orang Islam, seperti menawan kota Konstantinopel yang berjaya ditawan semasa Perang Salib ke-4. Selain itu, Perang Salib ini mempunyai 9 siri Perang Salib, yang di mana Perang Salib pertama bermula pada tahun 1095 hingga 1999, di mana Perang Salib yang pertama adalah Maharaja Alexius yang pertama memohon bantuan ketenteraan Barat demi mempertahankan Empire Byzantine. Yang kedua,
para penziarah Kristian dilarang menziarahi ke Baitul Maqdis dan mereka dilayan buruk dalam kerajaan Islam dinasti Turki Saljuk. Yang ketiga, Angkatan Tentera Salib pertama diketuai oleh Raymond Bohemond dan Godfrey yang memimpin secara rasminya seramai 150,000 tentera gabungan sebahagian rakyat Eropah, tentera Perancis dan tentera Norman. Selain itu, berlakunya Perang Salib yang kedua pada tahun 1147 hingga 1148 Masihi, di mana jatuhnya kota Endasa. Maka Perang Salib kedua bermula pada fasa ini. Selain itu, Perang Salib ketiga bermula pada 1189 Masihi sehingga 1192 Masihi, di mana kejatuhan Al-Quds ke tangan kuasa Islam menyebabkan Paus Urbanus III menyerang Perang Salib ketiga. Yang keempat, Perang Salib keempat pada tahun 1195 Masihi sehingga 1198 Masihi. Perang Salib kelima, Perang Salib keenam, Perang Salib ketujuh dan Perang Salib ke-8, di mana ketiga-tiga perang pada fasa terakhir ini berlangsung pada waktu singkat dan diakhiri dengan perjanjian damai. Di mana sekarang ini rakyat telah diracuni oleh orang-orang Kristian ataupun orang-orang Yahudi, di mana Perang Salib, mereka tidak pergi kepada Perang Salib. Mereka mempengaruhi minda rakyat, di mana lambang Perang Salib itu digunakan di mana-mana sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Amar bin Mazlan. Saya akan bentangkan tentang zaman Renaissance dan sedikit tentang secularism. Okey, sebelum berlakunya zaman Renaissance, Eropah mengalami zaman gelap, iaitu zaman yang tertutup dari segi ekonomi, sosial, dan pada masa itu rakyat bergantung pada golongan bangsawan. So ketika itu gereja sangat menguasai rakyat. Renaissance berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud kelahiran semula. Renaissance menghidupkan semula aspek kebudayaan dengan memberi penekanan terhadap pemulihan budaya dan aspek ilmu pengetahuan seperti sains, sastra dan seni klasik yang pernah menjulang Eropah sebagai pusat peradaban pada ketika itu. Zaman Renaissance berlangsung selama 2 abad, iaitu pada pertengahan abad ke-14 sehingga pertengahan abad ke-16. Ianya bermula daripada Itali dan kemudiannya merebak ke Eropah melalui perkembangan intelektual dan pemikiran manusia. Hasil daripada Renaissance ni telah berlakunya pelbagai aliran baru sehingga ke abad 18, seperti humanism, rationalism dan nationalism. Antara sumbangan Renaissance kepada Eropah ialah munculnya aliran baru seperti humanism, nationalism dan rationalism. So aliran ini berani mempersoalkan
kepercayaan dan pemikiran lama yang diamalkan oleh golongan feudal pada zaman Eropah. Seterusnya, sumbangan Renaissance ni ialah telah menjadikan Itali sebagai pusat intelektual. Ianya berlaku selepas kota Konstantinopel telah jatuh di tangan Eropah, menyebabkan tokoh ilmuwan Islam pada ketika itu berhijrah ke Itali dan menjadikan Itali tempat pusat intelektual pada zaman Eropah ketika itu. Renaissance juga telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan golongan feudal yang sentiasa menghalang. Renaissance juga telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Leonardo da Vinci, terkenal sebagai pelukis, pemuzik dan jurutera. Juga melahirkan tokoh seperti Michelangelo, seorang tokoh jurutera, penyair dan ahli anatomi. Melahirkan juga tokoh-tokoh sains seperti Copernicus dan Galileo. Juga melahirkan tokoh matematik seperti Tartaglia dan Cardan. Antara sumbangan Tartaglia ialah orang pertama yang menggunakan konsep matematik dalam ketenteraan untuk mengukur tembakan peluru meriam. Manakala Cardan pula antara tokoh yang menyumbang dalam ilmu algebra. Renaissance juga telah melahirkan tokoh perubatan seperti William Harvey. Antara sumbangan dia telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Seterusnya ialah kesan hasil daripada zaman Renaissance. Antara kesannya ialah kemunculan monarki yang baru. Seterusnya ialah kuasa gereja yang secara langsung lebih kurang. Seterusnya sistem perdagangan yang lebih berkembang. Ilmu semakin berkembang kerana munculnya pelbagai tokoh ilmuwan pada ketika itu. Sikap masyarakat pada zaman Renaissance pun berubah. Mereka lebih mementingkan pendidikan dan menekankan pemikiran yang logik dan saintifik. Seterusnya saya akan bentangkan sedikit tentang sekularisme. Sekularisme ni adalah satu ideologi. Sekularisme ni pun boleh dikatakan sebagai agama ciptaan ataupun agama budaya. Sekularisme ni dia lebih kepada dengan logik. Ianya berasaskan akal semata-mata dan bukannya wahyu. Sekularisme ni pun boleh dikatakan jahiliah moden. Sekularisme timbul akibat ketidakpuas hati masyarakat Eropah terhadap gereja. Kebanyakan orang yang berpendidikan dari golongan yang beragama, kerana mereka perlu membaca dan mentafsirkan Injil dan disebarkan kepada orang ramai. Paus pula dianggap sebagai Tuhan, sehingga rakyat perlu patuh dan akur
segala keputusannya, Paus juga berhak untuk menentukan siapa raja dan boleh mengampunkan dosa seseorang. Kegiatan ilmu juga sentiasa disekat dan sentiasa diawasi di bawah penguasaan mereka. Sekularisme juga berlaku apabila berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam yang merebak ke Eropah. Perubahan ini melahirkan tokoh-tokoh dan aliran-aliran serta pernyataan bantahan terhadap gereja yang menindas kegiatan ilmiah dan kebebasan individu. Akhirnya muncullah faham ideologi sekularisme yang memisahkan keagamaan dan keduniaan. Ini bermakna golongan sekular bertindak mengikut akal fikiran tanpa melibatkan agama. Marsilio Padua adalah seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman itu. Dia telah menganjurkan supaya mengubal undang-undang dan hak memerintah diberikan kepada kerajaan dan tidak diberikan dan gereja tidak dibenarkan sama sekali dalam urusan pentadbiran negara. Jadi bermakna telah wujud idea pemisahan tersebut oleh ahli falsafah walaupun mendapat kritikan daripada pihak gereja. Jadi itu sahajalah perbentangan saya tentang zaman Renaissance dan sekularisme. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai zaman pencerahan atau nama lainnya sebagai zaman Enlightenment, yang mana bermula antara 1650 hingga 1800 Masihi. Zaman ini berlaku selepas zaman Renaissance dan zaman Reformasi, juga dikenali sebagai Century of Philosophy. Zaman ini adalah revolusi intelektual yang melahirkan pemikiran yang liberal dan moden, yang mana masyarakat lebih terbuka, bertolak ansur serta menekankan kebahagiaan individu berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Pada zaman ini, semua ajaran-ajaran yang berkaitan dengan perkara mistik, agama serta gereja telah dilupakan dan digantikan dengan pemikiran dan idea-idea yang lebih ilmiah dan saintifik. Zaman pencerahan di Eropah sering dikaitkan dengan konsep modernisasi di Eropah dalam pelbagai aspek, antaranya termasuklah politik, ekonomi dan sosial. Pada tahun 1789 telah tercetusnya revolusi Perancis, iaitu menjadi pengaruh kepada falsafah zaman pencerahan dan akhirnya membawa Eropah ke era moden. Terdapat beberapa faktor dalam perkembangan zaman pencerahan, termasuklah hasil pengaruh-pengaruh sebelumnya seperti pengaruh Renaissance, pengaruh Reformasi, pengaruh ahli falsafah dan juga kemunculan golongan kelas pertengahan atau dikenali sebagai bourgeois yang bermaksud lebih berpendidikan. Hasil daripada perkembangan tersebut, maka wujudlah kolonialisasi. Kolonialisasi adalah satu penjajahan yang dikaitkan dengan penyebaran ajaran dari Eropah ke seluruh dunia, yang mana akan menjajah kawasan serta mewujudkan satu community majority. Terdapat beberapa kawasan yang telah dijajah, sebagai contoh negara Amerika, Australia dan New Zealand, dan negara-negara tersebut juga disebut sebagai Neo-Euro. Oleh kerana setengah kawasan tidak mempunyai sistem pertanian yang sistematik, maka kawasan tersebut dianggap kosong dan dijuluki sebagai terra nullius, yang bermaksud tanah kosong dalam bahasa Latin. Penyebaran kawasan penjajahan ini berkembang kerana permintaan sistem ekonomi yang tinggi, seperti permintaan bahan mentah, rempah-rempah, gula dan hamba, barang ganti dan banyak lagi. Dan daripada itu, pihak British telah menjadi satu kuasa besar dalam Amerika.
Seterusnya saya akan kongsikan mengenai revolusi industri atau IR. Pada masa kini, revolusi industri dipecahkan kepada 4 bahagian: IR pertama, IR kedua, IR ketiga, dan IR keempat. Revolusi industri pertama bermula pada akhir 1700. Berlaku perubahan ekonomi Britain yang berasaskan tenaga buruh kepada pembuatan berasaskan mesin. Perubahan ini dimulakan dengan industri tekstil dan perkembangan teknik membuat besi, peningkatan penggunaan arang batu. Perkembangan perdagangan mula dipermudahkan dengan pengenalan terusan jalan yang baik dan landasan kereta api. Pengenalan enjin steam telah digerakkan oleh arang batu dengan penggunaan mesin, terutamanya dalam pembuatan tekstil. Dan ini telah meningkatkan lagi pengeluaran secara besar-besaran. Maka wujudlah revolusi industri yang kedua, yaitu pengeluaran secara besar-besaran dan pengenalan tenaga elektrik telah diperkenalkan. Pada revolusi industri ketiga pula, penggunaan sistem automatik telah diperluas. Tenaga manusia telah digantikan dengan mesin. Penggunaan sistem komputer dan elektronik pun turut diperluas. Untuk IR keempat, penggunaan jaringan internet secara menyeluruh atau lebih dikenali sebagai IoT, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Space, 3D printing, blockchain, dan banyak lagi turut diperkenalkan. Hasil daripada gabungan beberapa teknologi tersebut memberi satu kelebihan ketara berbanding IR yang sebelumnya. Berdasarkan input tersebut, adakah negara kita berada di IR 4.0? Jeti hati, renung-renungkan. Selamat beramal. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey guys, seterusnya kita nak berbincang pasal pertumbungan antara agamawan dan saintis. Agamawan bermaksud seseorang yang mahir dalam agama mereka, isu-isu agama atau perkara-perkara agama. Dan saintis bermaksud seseorang yang mahir mengaji dan membuktikan sesuatu benda. Tanpa mengaji kita tak boleh membuktikan, tanpa membuktikan kita boleh percaya tapi kita tak berani nak melakukannya. So saintis dan keagamawan ada beberapa beza dan mereka juga memainkan beberapa peranan. Okey. Sekarang kita nak berbincang pasal fahaman sekular. Fahaman sekular bermaksud sekular itu secularism. Secularism adalah sesuatu perkara yang membezakan agama dan kehidupan harian. So sekularisme ini dalam bahasa Arab dia panggil Almania. So Almania bermaksud tanpa agama. So tanpa agama, bila kita kata tanpa agama bermaksud kita melakukan sesuatu benda tanpa pengajaran dan ajaran agama. So seperti politik, ekonomi dan sebagainya lah. So fahaman sekular ni perlu dimiliki oleh seseorang untuk membandingkan keagamaan dan kehidupan mereka, untuk menjalankan kehidupan dengan lebih senang dan tenang. Okey. Kita terdapat 3 ciri utama peradaban barat. Ciri pertama adalah sebab, ciri kedua adalah hak individu, ciri ketiga adalah sains dan teknologi. Ciri pertama sebab bermaksud setiap ilmu melalui akal, ataupun setiap ilmu yang kita dapat mesti melalui akal. So apa yang dimaksudkan adalah semua ilmu yang manusia dipelajar adalah apabila kita berdengar, berlaku dan kita berperasaan, kita berpandang, ternampak lah.
So itu yang dia bermaksudkan. Sebab selain itu hak individu adalah seseorang yang setiap orang berada di dunia ini ada hak dia tersendiri dari segi agama, negara dan keluarga, masyarakat semua tu. So seseorang bekerja di kerajaan, bukan saja dia kerja untuk kerajaan, dia juga kerja untuk diri sendiri. So itu yang bermaksud hak individu. Sains dan teknologi ini pada masa sekarang dia terlalu tinggi. Sekarang kita berada di revolusi industri 4.0. Kita dah mula menggunakan robot dan komputer, alat pembantu yang boleh beroperate dengan sendiri. Contoh vacuum cleaner yang boleh difungsi sebagai sendiri untuk apabila kita on, dia sendiri mengunting sampah. Dia terlanggar kalau dia pergi ke kiri, kanan, depan, belakang, semua dia tanpa kawal dia boleh operate. Dan lepas disiap semua, dia akan pergi balik tempat asal untuk charge. So tanpa kawalan, beberapa aktiviti boleh dibuat dari segi dengan menggunakan sains dan teknologi. Ini salah satu contoh. So pada masa dulu, sebelum ada sains dan teknologi, kita berjalan kaki untuk pergi ke destinasi A ke destinasi B. Selepas itu kita menggunakan kereta lembu, kereta kuda untuk memperjalankan. Selepas itu kita menggunakan basikal, motor, kereta, dan sebagainya lah. So sekarang teknologi yang sekarang, dia boleh membuat sesuatu kereta yang tanpa kawalan. So kepentingan sains dan teknologi amat memberi kesan kepada negara dan dunia. Ciri modernisasi barat. Ciri modernisasi barat adalah ciri-ciri yang diikut oleh masyarakat barat untuk memodernkan hidupan mereka. So nombor pertama adalah kuasa Tuhan ditolak dalam urusan dunia. So apabila dia termasuk dah hak dunia, urusan agama ditolak ataupun tidak kira dalam isu-isu dunia dan urusan dunia. Tapi isu agama telah dikawal oleh semua masyarakat-masyarakat yang berada di dunia. Autoriti agama dihadkan. Rasionalisme mendapat tempat. Empirical diagungkan. Individual bebas. Individu memang bebas untuk buat apa-apa dan bila-bila masa. Nilai universiti dihormati. Berpegang pada perlembagaan dan undang-undang. Tanpa undang-undang dan perlembagaan, kita amat susah untuk mengawal pergerakan dan kedamaian negara. So undang-undang dan perlembagaan ini memainkan beberapa peranan dalam ciri modernisasi barat. Selain itu, akhirnya hak wanita dan kanak-kanak dipelihara. Hak wanita perlu dipelihara sebab dari segi pada masa zaman dulu, mereka menghadapi beberapa cabaran untuk menjalankan kehidupan yang aman dan damai. Seperti contoh kes rogol, penderaan dan selain-lainnya. Sama seperti kepada kanak-kanak. Kanak-kanak pun kita kebanyakan kes yang kita boleh tengok adalah membuangkan bayi dan penderaan dan sebagainya. So yang ni semua dia orang masyarakat barat telah diikut untuk menjadi negara masyarakat itu modernisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.